Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz buat acara majlis. Yang dihormati kepada pengurusi dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa karya, kepada pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tuan-tuan. Ya. Bila sebut tentang bekal akhirat, ianya disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbuat bekallah kamu, sebaik-baik bekalan ialah takwa. Allah Ta'ala pesan kepada kita buat bekal. Ayat ini mengisahkan asalnya tentang orang-orang yang nak mengerjakan haji, pergi dalam keadaan tangan kosong, tak bawa bekal apa. Dia kata sampai di Mekah nanti kita pandailah minta ke orang Mekah. Maka turunlah ayat buat tazawwadu, berbuat-buatlah bekal. Nak pergi ke mana pun buat bekal, baik ke Mekah ke, baik ke Pulau Pinang ke. Saya nak mai ke tempat tuan-tuan pun bekal ke. Buat bekal, baju bawa, kain pelekat bawa, semua bawa, ubat bawa. Dan kata Allah, sebaik-baik bekalan ialah takwa. Dan kita hari ini tak semua nak pergi yang dapat pergi ke Mekah. Kita semua ni tak semua dapat pergi ke Pulau Pinang. Kita semua tak dapat pergi ke Amerika. Tak semua dapat pergi. Dalam Malaysia ni pun banyak tempat yang kita belum sampai. Orang cerita durian di balik pulau sedap. Tapi dengar cerita durian yang di Batu Kurau pun sedap. Dah pernah sampai Batu Kurau? Belum. Bila nak pergi? Tak tahu. Dia orang cakap di Johor ada kapal terbang dijadikan sebagai tempat membeli belah. Jadi shopping kompleks dalam kapal terbang. Dah pernah pergi? Belum? Belum. Bila nak pergi? Tak tahu. Belum tentu lagi kita pergi. Walaupun benda tu duduk dekat hujung jambatan je. Nama dia IKEA. Berapa ramai yang tak pergi IKEA? Kita duduk sini tak pergi lagi pun. Begitulah dengan kehidupan kita. Tetapi ada satu perkara yang semua orang akan pergi. Kalau yang tadi Mekah, kalau kena jemput kita pergi. Tak jemput tak pergi lah. Tapi yang ni semua kena pergi. Suka ke tak suka ke, semua kena pergi. Apa dia? Mati. Nama dia mati, nama dia kubur, nama dia akhirat. Hang mengelak macam mana pun, tak mau pi macam mana pun, dia tetap akan jemput kita. Maka tempat yang paling baik, keadaan yang paling baik, jemputan itu dilayan dengan apa? Berbuat bekalan. Dan sebaik-baik bekalan untuk itu apa dia? Taqwa. Tuan-tuan yang saya hormati, ayat yang saya bacakan tadi, kullu nafsin za'iqatul maut. Ayat yang kita selalu baca bila pi kubur. Tu imam akan baca talqin, dia akan baca ayat ni. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan menemui mati. Kita akan jumpa ni ayat ni. Melainkan orang yang tak baca talqin di kubur, dia jarang jumpa. Tapi kita selalu baca talqin di kubur, kita akan dengar. Malah kadang-kadang kita yang baca. Sebab kita yang baca talqin. Satu hari nanti kita tak boleh baca lah. Kita duduk dalam kubur, orang tolong baca untuk kita. Tetapi Allah Ta'ala ni maha baik. Sebelum kita baca di atas kubur atau sebelum kita dibacakan di dalam kubur, Allah dah bacakan pada kita siap-siap.
Lidah Nabi Muhammad dah bacakan pada kita. Malah kita pun baca tiap-tiap kali baca Quran. Kata Allah apa dia? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap daripada yang bernyawa itu pasti akan menemui kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Segala urusan kita dalam dunia ni selesai nanti di mana? Di hari kiamat. Banyak tuan-tuan urusan tak selesai. Ada orang yang mati dibunuh. Mati dibunuh tapi tak tahu siapa bunuh dia. Akhirat penyelesaian dia. Ada kita tuan-tuan difitnah. Kita tak buat tapi orang fitnah kita. Orang fitnah kita. Lalah kita malu, kita sedih, kita terasa jual tanah, jual rumah, pindah, lari. Duk Johor tu. Tapi orang hak di kampung kita ni duk pegang lagi. Duk tuduh kita belah saka, belah hantu, belah saka, belah hantu. Kita tak tahu nak jawab. Nak jawab dalam Facebook tak ada, nak jawab dalam TikTok tak ada. Maka kita pun bawa diri. Bila nak diselesaikan benda itu? Hari kiamat. Berapa banyak orang yang hidup dalam keadaan menanggung hutang orang lain. Orang hutang dia tak bayar, jenuh minta tak bayar. Bila minta kena marah pula. Lah mati dalam keadaan orang tak bayar hutang. Tak apa, di hari kiamat diselesaikan segala urusan. Maka tuan-tuan yang saya hormati, bila semua itu akan diselesaikan di sana, kata Allah, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dijauhkan dia, tak masuk di dalam neraka dan dimasukkan dia ke dalam syurga, maka dia adalah orang yang berjaya. Faqad faz, dia adalah orang yang beruntung. Dia adalah orang yang berjaya. Nilaian berjaya, nilaian untung, bukan di dunia, tuan. Di dunia bukan untung, di dunia bukan berjaya. Akhirat itu lambang kejayaan. Akhirat adalah tempat kejayaan hakiki. Di dunia ni kalau tuan-tuan menang pilihan raya, belum tentu tuan-tuan menang. Di dunia ni tuan-tuan untung meniaga, belum tentu. Di dunia ni tuan-tuan menang bola sepak 5-0, belum tentu tuan. Di dunia ni tuan-tuan menang tinju, KO hamba Allah tu, masuk hospital tu, belum tentu. Anak kita dapat 13A, belum tentu berjaya. Kita dapat pasangan kita punya lama bercinta, bersusah payah naik bukit turun bukit, naik kereta api, turun kereta api, melompat naik kereta kuda, lawan pula dengan orang jahat. Macam cerita Hindustan. Lah dapat juga heroin tu, Sharmila Tagore. Adakah kita berjaya? Belum. Kejayaan hakiki bukan di sini, kata Allah. Kejayaan hakiki ialah di akhirat. Apa dia? Bila masuk dalam syurga. Dulu ada orang suka tanya saya by data sebelum ceramah. Sebelum ceramah dia tanya by data, Ustaz asal mana? Ustaz asal mana? Aku ni ceramah berpuluh-puluh tahun, hang tak tahu aku duduk di mana. Apa hang ni? Nampak sangat tak buat homework. Ustaz, cita-cita Ustaz apa? Cita-cita apa tua bangka dah, hang tanya aku cita-cita pula. Cita-cita saya masuk syurga. Dia kata, Ustaz, betul-betul Ustaz, cita-cita Ustaz apa? Dia masuk syurga, cita-cita apa? Tak, jangan main-main Ustaz. Betul lah cita-cita saya masuk syurga. Dah tua ni tuan-tuan nak cita-cita apa lagi mehbak? Umur 20, umur 30, umur 40, umur 60, umur 70, cita-cita apa? Cita-cita masuk syurga. Ada satu opah umur 78. Dalam ASB dia ratus ribu, saya saja pergi bodek dia, duduk atas buayan tu nyimbang dia. Banyak duit upah lah, mana saham? Adalah 2-3 ratus. Upah umur berapa lah ni? 78. Woi, banyak duit tu. Nak buat apa duit tu? Nak buat apa? Duk taruh masa depan lah. Masa depan? Berapa jam lagi dah masa depan hang ni? Bukan hari dah, jam tu tak? Tuan-tuan yang saya muliakan, yang kita duk target sekarang ialah akhirat. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ni hanya mainan tipu daya ya, mata'ul ghurur. Jangan duk terpana, terpedaya dengan tersilap dengan kehidupan dunia ni. Dia tak lama pun. Hari ni Wahid Sati mati. Allah yarham almarhum.
Saya masa duk ceramah di Singapura dulu duk teringin nak jumpa dia entah pasal dia masih hidup lagi. Masa tu Samsudin masih hidup. Dia pun masih hidup. Antara benda yang saya teringin bila saya pergi ceramah di sana, saya nak jumpa dengan orang-orang lama ni. Antaranya yang baru meninggal pagi tadi, Wahid Satih. Tapi dah tak boleh ceramah di sana. Tak pergi lah. Bila tak pergi, saya saja nak pergi nak jumpa, dak lah. Tahu-tahu hari ni mati lah. Petang tadi, saya ni tahun 96, 95, 97 gitulah. Pembantu rumah saya lelaki, bukan perempuan. Bila isteri saya pergi sekolah, dia mai. Dia jaga anak saya. Dia basuh pinggan, dia lipat kain, dia sereka baju. Isteri saya balik sekolah pukul 6.30, dia balik. Pembantu rumah saya lelaki, nama dia Azizi Arifin. Tadi saya telefon dia pukul 3.30. Dia ada dekat Institut Kanser Negara. Doktor dah ambil air belakang ni, tebuk belakang ni. Kawan dia, adik ipar dia bagi tahu, doktor kata ada lagi cam beberapa hari lagi. Saya telefon dia. Telefon, macam mana Haji? Doktor suruh balik dah Datuk. Allahu Akbar. Ingat Allah, banyakkan zikir. Dia ni Tok Bilal masjid. Allah Ta'ala. Sepanjang jalan saya duk teringat dekat dia. Anak saya ni anak saya ni dia pula. Basuh berak lah apalah dia. Apa yang akan berlaku? Jawapannya, dunia akan ditinggalkan. Orang yang tersayang akan ditinggalkan. Harta benda akan ditinggalkan. Yang akan dibawa apa dia? Amal sahaja. Setiap insan akan merasa saat perpisahan terakhir. Dunia yang fana akan ditinggalkan. Hanya amalan yang dibawa. Yang dibawa amalan ya. So, dah banyak ke amalan? Dah banyak ke amalan nak dibawa? Kita dah mulakan penerbangan haji. Banyak orang buat bekal. Saya jumpa di Tol Pendang. Dia kata baru balik pada Sungai Petani pergi tukar duit Arab. Saya tanya berapa banyak tukar? 10,000. Dapat berapa ribu? 8,000 Arab. Dia bawa pergi Mekah 10,000 modal dia. Boleh cukup insya-Allah. Kalau tak beli apa lagi cukup saya kata. Tapi nak pergi ke akhirat bukan dengan 10,000. Nak pergi ke akhirat bukan dengan duit, bukan dengan kereta, bukan dengan tanah. Yang nak pergi ke akhirat itu ialah dengan bekalan. Banyak bekalan yang nak dibawa. Bekalan yang terbaik kata Allah ialah takwa. Sebab itu tuan-tuan yang saya hormati, Allah Ta'ala sentiasa nak menjadikan kita orang bertakwa. Cuba tengok. Kita baca khutbah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Tok mimbar ni, tok khatib akan pesan. Bertakwalah kepada Allah. Setiap minggu dibagi ingat. Bertakwalah pada Allah. Bertakwalah pada Allah. Setahun sekali, sebulan Allah Ta'ala bagi pada kita 1 bulan untuk melahirkan insan bertakwa. La'allakum tattaqun. Kemudian Allah Ta'ala bagi galakkan pada kita pula. Siapa yang bertakwa, Allah selesaikan dia daripada masalah. Dan Allah Ta'ala akan bagi rezeki pada dia. Jadi pada jalan yang tak diduga. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Daripada orang yang bertakwa ni, Allah Ta'ala sebut. Siapa yang bertakwa, Allah dengan dia. Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah Ta'ala pesan pula pada kita. Keistimewaan orang yang bertakwa ini masuk syurga tanpa hisab. Dipermudahkan hisaban yasira. Dipermudahkan masuk syurga. Kelebihan daripada orang
Bertakwa. Kelebihan yang dapat bila jadi orang bertakwa. Dan berkali-kali Allah Ta'ala kata ittaqullah. Ada yang Allah Ta'ala kata ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Ada dalam ayat yang lain kata ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Hendaklah kamu bersama dengan orang yang bertakwa. Ada lagi yang kata ittaqullah haitsuma kunta. Di mana saja kamu berada, hendaklah kamu takwa kepada Allah. Jadi bekalan yang pertama yang kita nak buat sangat-sangat ialah apa dia? Yang pertamanya ialah takwa. Sebab apa? Sebab mati tidak mengenal muda tua. Mati dia tak mengenal tua muda. Tadi kita baca budak 3 bulan mati. Pembantu rumah dia, pengasuh dia ditahan polis. Ekoran kematian bayi 3 bulan. 3 bulan mati ya. Kita duk tengok tiap-tiap hari duk lalu dalam media sosial kita. Al-Fatihah. Baru umur 25 meninggal. Saya duk berjalan ni setiap hari entah. Semalam saya di Melaka. Hari ni saya dengan tuan-tuan. Pagi besok saya di Astro. Berjalan je kerja saya. Berapa banyak mayat saya jumpa di tengah-tengah jalan. Ada yang mayat tersepit tuan-tuan. Ada motor yang duduk tengah jalan, hak penunggang dia duduk seberang jalan. Ada yang saya jumpa tuan-tuan yang driver bas berlaga dengan belakang lori, mayat driver bas tu melekat kat steering tu, tunduk aja. Kadang-kadang saya tak gamak nak tengok sebab duk terbayang bila balik duk terbayang mayat tu. Saya tak gamak nak tengok, saya tutup, saya tanya dekat PA saya, mati ke hidup, mati ke hidup. Tak gamak nak tengok tuan. Ada yang diusung, ada yang sedang dimasukkan dalam van mayat, van polis. Ada yang menggeliat. Yang tu saya jumpa dekat dengan atas lepas tol Sungai Dua tu. Nak mari ke Matang Menjanggui, Matang Pauh tu. Motor 3-4 biji bergelepang tengah jalan. Yang hak budak-budak laki-laki ni duk menggeliat ni, menggeletek. Allah. Aduh ya Allah, macam manalah sakitnya tuan-tuan. Muda ke, tua ke, dia tak kira. Dia tak kira mati itu punca pada sakit ke, punca pada sihat ke, dia tak kira. Mati ni dia tak kira kaya ke, dia miskin ke, dia tak kira. Mati ni tuan-tuan dia tak kira hang orang miskin ke, hang orang ada harta ke, hang ada pangkat ke, hang tak ada pangkat, semua dia mati. Maka Nabi sebut dalam satu hadis yang sahih. Kata Nabi, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Kata Nabi, siapa-siapa yang suka berjumpa dengan Allah, Allah pun suka jumpa dia. Siapa-siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah pun benci jumpa dia. Mai sahabat Nabi nama dia Syuraih. Syuraih ni bukan sahabat dia, tabi'in. Dia mai jumpa dengan Siti Aisyah. Dia kata, wahai Ummul Mukminin, saya ni takut mati, dan kalau boleh saya ni tak naklah mati lagi. Tapi dalam hadis yang saya dengar ni, Nabi kata siapa yang benci jumpa Allah, Allah benci jumpa dia. Adakah Allah benci dengan saya sebab saya tak mau mati? Saya tak mau mati lagi sebab saya takut mati, saya tak nak mati lagi. Adakah Allah tak suka dengan saya? Bila tak suka, nanti saya tak dapat rahmat. Bila tak dapat rahmat, saya tak masuk syurga, saya masuk neraka. Ini soalan Syuraih kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Soalan Syuraih ini macam soalan kita. Siapa sini yang suka mati? Main kat tangan. Nukubuk dekat. Van mayat dah ada. Keranda pun dah ada, bilik mandi mayat pun dah siap. Tuan-tuan, ada orang rumah dia sebelah kubur. Dia jual rumah. Dia kata dulu masa saya beli rumah ni tak tahu depa nak buat kubur. Duk 2 tahun depa tanam mayat. Asyik buka tingkap Nissan. Asyik Nissan buka tingkap.
Lepas tu makcik buat apa? Jual masak air, takut. Ada orang rumah dia, orang main parking van mayat sebelah dengan tempat dia parking. Demam sehari entah. Terkejut. Dia tengok inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kat van mayat lah. Takut. Ada orang yang pergi ziarah orang mati, tak boleh tidur 2 malam, duk teringat mayat. Tu nama dia badi mayat. Kawan saya tu imam tuan-tuan, ada satu orang mati kena bom, putih tangan ni, buat latihan, putih tangan. Dia mai jumpa saya bawa ayak ni, dia kata ustaz tolong jampi ustaz, saya dah 3 malam duk mimpi. Mimpi apa? Mimpi orang yang dia mandi mayat tu datang, bawa tangan aku. Oh sudah tuan-tuan. Ni cerita dia, satu ustaz mandi mayat. Dia kata bawa balik tangan aku tak ada. Nak cari bawa tangan tak jumpa. Oi. Dia pun kata ustaz tu badi mayat ke? Tak tahu. Wallahu a'lam. Saya kata buat ubat sudah supaya tak mimpi lagi. Adakah kita ni bila takut pada mati, tak suka pada mati, Allah pun tak suka pada kita? Soalan Syuraih kepada Siti Aisyah. Siti Aisyah kata ni macam ni Syuraih. Hang tanya tu macam aku tanya kat Nabi. Aku dulu pun faham macam hang juga. Kalau nak mati, cita-cita nak mati, seronok nak mati lah, tak sabarnya nak mati ni, makcik nak pergi Mekah ni, nak mati di Mekah ni. Faham dia, Allah suka jumpa dia. Dan bila sebut tak naklah mati lagi, saya muda lagi, tak naklah mati, saya tak rasa menikah lagi, saya tak. Orang macam ni Allah tak suka. Aku pun faham macam yang hang faham. Lalu aku bertanya pada Rasulullah, betulkah kalau begitu semua orang tak suka mati ya Rasulullah? Adakah Allah tak suka pada semua orang? Kata Rasulullah, bukan macam yang hang faham wahai Aisyah. Aku nak cerita, siapa yang suka jumpa Allah, Allah suka dia. Siapa yang benci jumpa Allah, Allah benci jumpa dia. Tu apa maksud? Bila sampai pada saat sakaratul maut, bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan yang kedinginan. Bila kamu duduk pada sakarat, apa akan jadi? Nombor 1, mata tertegak ke atas. Anak mata ni duk tengok ke atas. Tu nama dia memandang. Kita bila ada orang sakit memandang ke atas, anak beranak pakat mai. Pakat mai dah. Masuk cepat. Oi, tok hampa duk menengok tu, duk mandang dah. Pakatlah duk teriak semua. Jadi kalau kita tengok orang sakit duk memandang di atas, jangan duk mak. Bodoh kan siapa? Tu sudah tanya apa dah, dia pergi aja dia ngucap la ilaha illallah. Dia sekarang berada dalam keadaan sakarat. Dia nampak apa Ustaz? Bila kulit dia dah menggeredut, dia duk tengok benda di atas. Tangan dia, jari dia mula mengerekot. Dia duk pegang kain cadar, dia duk pegang tilam, dia duk pegang orang sebelah dia dah buat dah. Maka pada masa itu ditunjukkan kepada dia 2 benda. Pertama, keadaan di syurga. Kalau dia orang baik, dia nampak gambaran syurga di hadapannya. Dia nampak nikmat syurga yang menanti dia. Maka pada masa itu kadang-kadang tuan-tuan tengok tangan dia macam nak ambil benda tu. Padahal dia duduk atas katil, dia tidur atas katil, tapi tangan ni duk nak jengkau. Seolah-olah dia nak ambil dalam keadaan tersenyum tuan-tuan. Akhirnya Allah cabut nyawa dia, malaikat cabut nyawa dia dalam keadaan dia suka. Nampak kegembiraan wajah dia, senyum pada mayat tu.
Kita pun automatik sebut subhanallah, Allahu akbar. Manisnya muka, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kata Rasulullah, itulah petanda Allah suka jumpa dia. Sebab dia mati dalam keadaan dia suka jumpa Tuhan. Saya umur dah lebih 50. Tak tahu berapa banyak mayat saya ziarah, berapa banyak mayat saya mandi, saya pun tak ingat. Sebulan ni 3-4 orang tu insya-Allah kot. Yang saya uruskan. Bulan puasa kemarin 2 orang. Bulan Syawal baru ni mati juga pelajar saya, tapi bukan mati di sekolah, mati di rumah dah. Yang bulan Ramadan yang baru lepas, ada satu pesakit kanser. Dia duduk sepanjang Ramadan, dia duduk di sekolah saya. Kemudian dia tak lalu makan. Saya tanya nak makan apa? Suruh makcik pondok masak. Dia teringin nak makan tu, kita masak kat dia. Saya kata dekat makcik-makcik pondok, apa yang dia nak makan, bagi. Makan satu suap tak lalu. Duduk atas katil. Akhirnya masuk wad. Oksigen tinggal 37. Adik dia telefon, oksigen tinggal 37 drop. Mai tengah hari besok, meninggal. Waktu tu saya di Kuala Lumpur. Saya kata tak apa, nanti saya balik. Hampa uruskanlah awak balik ke sekolah. Besok sebelum semayang Zuhur Jumaat, kita kebumikan, InsyaAllah. Saya pun sampai pagi tu, jenazah dia ada dalam dewan sekolah. Saya nak tengok tu, dia usung nak pergi mandi, saya buka sat nak tengok muka dia. Bila tengok tuan-tuan, terkejut saya. Saya letak balik. Saya tak pernah jumpa lagi satu mayat tersenyum macam ni. Terduduk saya tuan-tuan. Dia senyum gila macam kita duduk senyum. Bukan siapa-siapa pergi duduk urut mulut dia bagi nampak senyum. Allah tuan-tuan, saya tak tahulah. Bila saya tengok mayat dia senyum macam tu, subhanallah. Saya kata, ya Allah, aku jealous dengan hang. Dah lah hari Jumaat, dah lah bulan puasa pula. Ramai pula orang duk semayang mayat kan. Orang Kuala Lumpur. Serupa dengan satu mayat di tempat tuan-tuan ni. Saya tak mau sebut dalam masjid mana. Mayat tu imam. Tu imam masjid, dia meninggal 7-8 tahun dah. Kubur dia betul-betul tempat atap hujan jatuh. Itu kubur dia kat masjid. Depa gali kubur dia, ada masalah nak tukar apa semua ni. Mayat dia tuan-tuan macam baru mati sat-sat. Tulang elok, daging elok, kulit elok. Orang yang kat mayat tu rasa macam kita duk tanam dia baru. Padahal dah mati hampir 8 tahun. Tu imam masjid. Subhanallah. Tetapi tuan-tuan ada jumpa ada mayat yang kita tengok Allahu Akbar. Ada tak? Ini bukan mayat orang biasa tak? Mayat ustaz. Kami pakaklah baca Yasin, dia duduk geleng kepala, duduk geleng kepala. Kami kata apa punya ustaz ni? Tu bukan dia tak suka dengan Yasin. Hang baca tak betul tajwid tu yang dia geleng tu. Dengar hang tak dengar, panjang hang bagi pendek. Tuan-tuan kena ingat tu. Kadang-kadang kita pergi baca Yasin, ayat Yasin kita baca tak betul. Attabi'u malla, dia duduk geleng kepala. Kita duduk bisik, apa baca Yasin takut. Tapi ustaz, bukan dia takut, bukan dia tak suka. Ittabi'u, bukan attabi'u orang oi. Dia tu ustaz tajwid. Kadang-kadang ustaz tajwid ni pula pi ajar orang nak mati. Pun salah agak. Dia pi ajar kat orang sakit tu, la ilaha illallah. Orang hak sakit pun ikut, la ilaha illallah. Haji, la tu 4 harakat. La. Pun ada juga jenis tu. Nak kata bingung tak gamak tuan ni.
Tuan-tuan, ada orang yang mati. Tuan-tuan pernah tengok tak? Dia terkeluar najis dia. Berombak badan dia, terangkat perut dia, terkeluar taik dia. Dia tarik. Tengah. Mati pun adik, tengah mulut. Tuan-tuan boleh tengok orang yang tenganga mulut ni tak dikambui sampai sekarang. Di mana Ustaz? Tuan-tuan ambillah tambang bagi 6,000 pergi Mesir. Pergi ke muzium di Mesir tu ada mayat Firaun mulut tenganga. Orang panggil Firaun menjerit. Adik-beradik KL menjerit. Tenganga saya bila tengok mayat ni, saya kata dia tengok apa? Waktu dia mati ni dia nampak apa sampai tenganga lagu ni? Orang panggil mayat tu nama dia Firaun menjerit. Kita nampak sangat waktu itu dia tak suka. Waktu malaikat cabut nyawa dia tu, dia tak suka. Kita nampak sangat. Sebab apa? Sebab Nabi sebut kalau tak ditunjukkan syurga, ditunjukkan rumah dia dalam neraka. Dia nampak kedudukan dia dalam neraka, dia nampak rumah dia dalam neraka, dia tak mau. Waktu itulah disentap roh dia. Mati dalam keadaan tangan macam itu, mati terhempas. Sebab tu tuan-tuan yang saya muliakan, agak-agak kita ni mati A ke mati B? Mati A, alhamdulillah Allah suka. Mati B, hang pun tak suka mati. Allah pun tak suka dengan hang. Sebab tu kita kena bagi jalan kita mati, jalan mudah. Biarlah kita mati dalam keadaan cantik. Biarlah kita mati dalam keadaan Allah suka dengan kita. Semua daripada kita nak mati ni. Saya minta pada tuan-tuan, apa kata selepas Syawal ni dah masuk bulan Zulqa'dah apa semua ni, nak masuk Zulhijjah lah. Kita duk fikir pula, seorang mati. Sat artis mati, sat pelakon mati, sat penyanyi mati, sat ulama mati, sat orang kampung mati, sat budak mati. Tak lama lagi keluar dalam TikTok kita, tak lama lagi keluar dalam Facebook, kita pula akan mati. Ada benda yang saya nak minta pada tuan-tuan. Pertama, boleh tak kita buat kursus mandi mayat untuk anak-anak kita, peringkat rumah tangga kita? Adik-adik jadi model mayat nak? Model mandi mayat nak? Tak mau? Takut apa? Tuan-tuan, bagi anak-anak kita ni kenal mayat. Bagi mereka tahu cara menguruskan mayat. Adik-adik, mandi mayat tu saya takut. Mayat bukan melawan. Mandi budak lagi susah. Melompat lah, dia tampar air lah, dia menjerit lah, lemah dalam kolam lah. Mandi mayat senang tuan-tuan. Kita tolak dia ikut, kita tarik dia ikut, kita angkat kepala pun dia ikut. Pernah tuan-tuan dengar tak mayat bila kita angkat kepala tu dia marah? Apa main-main kepala? Mana ada tuan-tuan? Tak ada . Nombor satu saya nak ajak pada tuan-tuan, jom panggil menantu, panggil anak, panggil cucu, panggil semua, mai peringkat keluarga. Sebab kita buat di masjid tak mau mai, buat di surau tak mau mai. Kita boleh buat macam-macam, persiapan UPSR, persiapan PMR dulu ni, persiapan SPM. Sekolah buat persiapan, cikgu buat tuition. Tak cukup dengan sekolah, kita hantar pusat tuition. Tunggulah bapak tu di bawah pusat tuition. Bayarlah yuran berapa ratus pun. Subjek ni berapa puluh, subjek ni berapa puluh. Janji hang dapat straight A. Kenapa kita tak buat kursus mandi mayat? Kenapa Ustaz? Sebab ada mayat yang terkeluar taik. Dan taik dia tak mau berhenti. Urut perut keluar najis, keluar najis, keluar najis, keluar najis. Yang tukang mandi lu lagu ni lah. Bila nak selesai ni? Waktu tu saya ada lama yang pak mandi ni. Saya pun malas pergi jenguk, malas kacau tempat mandi. Tapi dah lama duk tunggu pasal apa?
Hak tukang mandi tu kata Ustaz, mayat dia tai tak berhenti Ustaz. Wah banyak ke? Duk tahu. Saya kata ambil sabun. Hang potong sabun tu, potonglah agak-agak lubang punggung dia besar mana, hang potong, balut dengan kapal, hang cumbat. Insya-Allah tak keluar tai dah. Macam tu ke Ustaz? Ya macam tu. Macam mana lagi? Nak jeluk dengan jam mana oi? Berapa jam nak mandi ni duk terkeluar ni. Tuan-tuan, saya nak cerita ni. Ada mayat yang mulut dia tenganga. Kalaulah kita, orang jumpa kita dalam keadaan kita tak bersedia, kita pun malu. Abang-abang ni botak, tak ada pakai kepiah, orang main rumah. Lari lah. Kak leha ni uban penuh lah. Pakai tudung nampak lawa. Bila buka-buka tudung lah, uban. Ingat ke nyok ke apa ke? Uban. Orang pula main rumah tak bagi salam, terus masuk. Woi leha, terkejut Kak leha tu. Bagilah salam dulu nak masuk. Kita tak ada bersiap. Akak-akak anak dara, cikgu sekolah, mengajak habis sekolah, duk tunggulah Grab depan pintu sekolah. Duk tunggulah Grab. Kita ni duk tengok anak dara. Mak, yang mana mak? Cikgu yang mak berkenan tu. Tu, hak tudung pink tu. Cikgu tu pun tak tahu yang orang duk tengok dia. Dia korek hidung punya dalam lah. Habis. Mak, dalamnya dia korek mak tu lah. Mak rasa tak apa nak. Malu dah anak dara tu. Orang dia tak tahu, orang menengok dia. Dia korek hidung. Lepas korek tengok pula. Astagfirullahalazim. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita jadi mayat, orang tengok mulut kita tenganga. Orang tengok tahi kita terkeluar. Orang tengok tangan kita keras. Orang tengok badan kita jadi busuk. Orang tengok badan kita jadi berat. Kita tak mau, malu. Habis tu nak tutup malu tu macam mana? Biar yang uruskan mayat, biar yang mandikan kita, biar yang kapankan kita, anak kita, menantu kita, cucu kita. Mereka akan diam. Silat-silat hari bulan, nak tengok pun tak boleh. Bolehkah kami tengok mayat ayah? Oh minta maaf lah, kita tak bagilah kot. Dah. Sebab ada orang bila tutup mayat dengan kain selendang hak nipis, dia gatal pergi buka pula. Kita dah tutup tu, makna tak payah tengok lah kak. Oi, dah gatal pergi tengok. Tengok mayat lagu tu. 3 hari tak tidur malam lah. Sebab tu bila yang menguruskan mayat kita adalah waris kita, dia akan tutup aib kita. Kalaulah kita mati dalam keadaan na'udzubillah, kita tak tahu. Kita tak tahu kesudahan kita. Saya orang baik Ustaz. InsyaAllah saya baik kot. Kod kesudahan mati tak baik. Mati tengah tikam nombor. Mati tengah berzina. Mati tengah minum arak. Kita tak tahu lah. Mati tengah buat maksiat. Duk berjalan dengan makwo naik motor RX. Waktu tu lah kena langgar dengan lori mabuk. Tadi saya turun pada terowong menora tu, tak boleh nak potong lori. Semua kereta duk lorong kanan, tak berani potong lori tu. Pasal apa? Lori tu ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan, ke kiri kanan. Mabuk ke apa orang tua ni? Mengantuk kot lori ni. Dia lori besar, pakat duk horn, pom. Seorang pun tak berani potong tuan. Dengan motor pun ikut, takut. Saya kata kat PA saya, hang rakam tengok. Rakam tuan-tuan, tengok mabuk. Oh sudah tuan-tuan. Yang jenis ni tuan-tuan, kita pun tak sangka. Jenis ni main rodok kot belakang. Kita duk bawa makwa kita naik RX, dia rempuh sekali. Keluarlah surat khabar. Pasangan kekasih maut dirempuh. Nak kata apa? Pasangan kekasih maut dirempuh. Kahwin belum, tiba-tiba mati sekali.
Yang ni yang kita tak mau, tuan-tuan. Jadi saya minta nombor 1, jom kita buat kursus mandi mayat, pengurusan jenazah untuk keluarga kita. Biar mereka mandi kapan, sampai mereka turunkan mayat kita dalam kubur, cucu anak kita semua duk ambil ni, turun. 2 yang saya minta pada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak mau buat korban di masjid ni, tak apalah. Korban penuh. Tanya bendahari, saya nak masuk penuh, minta maaf penuh. Tak apa, pergi buat kat rumah. Panggil anak, panggil menantu, panggil cucu semua, pergi sembelih kambing, sembelih lembu di rumah. Supaya mereka belajar cara lapah, cara siang, cara sembelih, cara untuk bahagikan daging lembu pada asnaf, pada fakir, pada miskin. Selama ni anak kita tak kenal pun cara nak sembelih kambing, cara nak sembelih ayam. Panggil ustaz main mengajar di rumah cara nak sembelih ayam, cara nak sembelih kambing. Selama ni kita diberitahu nak buat korban mesti di masjid, nak buat korban mesti di masjid. Padahal di mana-mana pun boleh buat korban. Di rumah kita pun boleh. Seorang-seorang kita di kampung pun boleh buat korban. Ambil seekor kambing, sembelih korban. Selesai masalah. Senang je tuan-tuan. Yang ketiga yang saya nak minta pada tuan-tuan, sempena dengan musim raya haji ni yang dah nak sampai ni tuan-tuan, tak berapa lama lagi dah. Pesan ke anak-anak kita, simpan-simpanlah duit untuk buat haji. Aku tengok hang ni handphone sebulan sekali, keluar hak baru hang beli lagi, keluar hak baru hang beli lagi. Kalau aku tengok kalau hang kumpul handphone hang dah dapat 12,000 dah. Hang tambah RM4 lagi hang dah boleh pergi haji dah. Ayah tengok hang ni mula-mula ambil Honda, lepas Honda Myvi pula, lepas Myvi balik pada Honda pula. Hang ni kereta duk tukar sak tayar, sak exhaust, sak lampu, sak tayar, sak exhaust, sak tayar, sak cat, sak. Kalau ayah tengok kalau hang kumpul duit, hang dah dapat 30,000 dah. Hang dah boleh pergi haji dah. Jom kita ajak anak-anak kita menabung awal-awal pergi haji tuan-tuan. Jangan bila sebut nak pergi haji bila tak ada duit, tak ada duit, tak ada duit, hang habis ke kereta, hang habis ke handphone. Tak habis ke handphone, hang habis ke kereta. Bila kita nak buat bekal untuk akhirat ni tuan-tuan? Yang seterusnya tuan-tuan yang saya hormati, di dalam Al-Quran surah Qaf ayat 19 Allah Ta'ala berfirman, waja'at sakaratul maut, waja'at sakratul maut bil haq, zalika ma kunta minhu tahid. Dan apabila sampai ajal seseorang, datanglah sakaratul maut, membawa kebenaran yang dijanjikan. Inilah perkara yang engkau selalu mengelakkan diri daripadanya. Perkara yang kita duk elak daripada dia, nama dia ialah mati. Namanya adalah mati. So, apa persiapan untuk mati? Surah Toha ayat 55. Balik buka surah Toha ayat 55. Apa ayat dia? Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Okey. Minha khalaqnakum, daripada tanah engkau dijadikan. Wa fiha nu'idukum, ke dalam tanah engkau akan dimasukkan. Wa minha nukhrijukum, daripada dalam tanah kamu akan dikeluarkan. Tuan-tuan tengok ayat ni apa? Kalau tuan-tuan tengok ayat ni, tadabbur ayat ni, tuan-tuan tengok apa? Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum, daripada tanah kamu akan dijadikan dan ke dalam tanah kamu akan dimasukkan. Ayat Quran tu. Okey, sekarang tuan-tuan dengar apa saya cakap. Mungkin tuan-tuan tak apa nak faham ni. Kita berjaya membuat satu ekspedisi ke bulan, dan kita percaya bahawa manusia boleh hidup di bulan. Dan selepas ini kita akan pergi ke planet Marikh pula. Kita pun kata, oh hebat, boleh pergi bulan. 6 harakat cicak. Manusia boleh pergi ke bulan dan boleh duduk di bulan. Manusia boleh pindah ke planet Marikh dan duduk di planet Marikh.
Kalau dia pi ke bulan, dia mati di bulan, tuan-tuan nak kata apa? Relevan dah ayat tu. Allah Ta'ala kata, ke dalam tanah kamu akan dimasukkan. Maksudnya apa? Hang beranak di bumi, hang mati pun di bumi. Boleh faham maksud saya? Sebab hari ni ada orang kata dia boleh pergi ke Mareh, dia boleh pindah di Mareh, dia boleh duduk di planet Mareh. Kita dah moden ustaz. Hang moden tara mana pun hang mesti berpijak pada Quran. Quran kata hang berlari pada tanah dan duduk dalam tanah. Kalau hang dah boleh mati di bulan, hang boleh mati di planet Mareh, maknanya ayat Quran tak betul. Habis tu ustaz yang manusia kata dia pergi ke bulan, dia pergi ke planet Mareh tu apa? Mana saya tahu, pergi tanya dia. Yang tuan-tuan duk percaya apa siapa? Orang percaya pada Quran. Bohong ya tuan-tuan. Saya cakap ya bohong tuan-tuan. Sebab saya percaya pada Quran. Pasal tuan-tuan yang cakap Sadaqallahul Azim. Maha benarlah kata-kata Allah. Kalau manusia boleh pergi ke planet Mareh dan boleh mati di planet Mareh, macam mana dengan ayat ni? Minha khalaqnakum wa fil Mareh. Sudah tuan-tuan. Quran dapat jawapan satu. Senang, simple tuan-tuan. Tak payah duk pening kepala macam mana depa. Tak payah pening, bohong tuan-tuan. Pi Gunung Everest pun mati. Pi Gunung Everest pun mati tuan-tuan, tak sampai di atas. Nak pi lagi atas pada Everest. Pi ke Gunung Everest tu pun tak sampai. Berapa ramai hak mati, kubur di sana. Kuburnya di atas Gunung Everest. Tiba-tiba kita kata kita nak buat ekspedisi ke planet Mareh. Astagfirullahalazim. Naik lebuh raya pun tak sampai tuan. Baik. Balik pada ayat tadi, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ayat ni dengan saya cukup rapat. Cukup rapat. Satu hari saya mengajar macam ni dalam masjid tu. Satu pakcik tu, hero, dia bangun dekat pintu, dia menjerit, "Hoi Kazim! Hoi!" "Wahai, ya bang, kenapa bang?" "Apa ni?" Dia datang tu, dia langkah bahu orang, dia langkah, dia tolak bahu, dia nak mai kat saya. Yang saya seronok, tak ada siapa pun tahan dia. Rela pun tak tahan, AJK masjid pun tak tahan, duk main ni. Dia ni nak pelupuh aku dah. Ayat ni saya baca, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dia sampai sebelah saya kata duduk. Duduk, nganga sampai habis ceramah. Hak garang nak ngamuk tadi, duduk nganga lah. Habis saya ceramah, saya tepuk belakang dah, pergi balik. Saya pergi ke stesen minyak pukul 12:01 pagi. Habis ceramah, singgah pergi tandas. Anjing dekat stesen minyak tu hambat pula dah. Dia saya keluar kereta, mai 2-3 ekor duk kongkang. Saya baca ayat ni. Bila baca ayat ni tuan-tuan lari terus. Saya balik daripada ceramah, datang satu isteri naik motor. "Ustaz, tolong suami saya mengamuk. Bawa kapak, hambat kami ustaz." Saya pun pakai jubah, sarung balik pi. Sampai tengah jalan, patah balik. Saya kata buatnya dia hambat aku dengan kapak, aku ni pula pakai jubah. Susah. Balik tukang seluar pi. Saya pi duduk dekat pagar tu, saya tengok dia duduk mengamuk dengan pakai kentola, duduk bawa kapak ni. Saya kata dah panggil polis dah. Dah panggil ustaz, on the way polis ni. Saya baca ayat ni. Tengok dia hembus dia. Dia tengok saya, "Ustaz." Saya kata, "Apa ni abang mengamuk-mengamuk ni tak elok." Dia lepas kapak dia, saya pun peluk dah. Sambil duduk peluk, saya sepak kapak tu. Pergi jauh-jauh. Buatnya dia beralih pemikiran, dia ambil kapak, dia kapak kepala saya pula. Jadi saya minta pada abang-abang, amalkan ayat ni.
Bila jumpa suami panah baran, isteri panah baran, anak kita autism, jenis duk mengamuk, mencederakan diri dia sendiri, kita jumpa dengan dalam mesyuarat agung, bergaduh pula, duk dalam masjid, tekak lah tuan-tuan. Tuan-tuan ambil ayat ni, baca. Tengok muka dia, baca. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Senang ya. Baik, tuan-tuan ikut saya baca. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dah dapat. Balik ke hafal? Ulang balik. Tak ingat dah. Tak ingat minha ya Ustaz. Ingat hafal lah. Surah Taha ayat 5. Jangan bila jumpa orang mengamuk, mana dia ayat tu? Nombor 2, jangan baca kuat-kuat. Bila tengok minha khalaq, itu salah tuan-tuan. Baca senyap-senyap aja, dia diam terus. Baik, tuan-tuan yang saya hormati. Sifat tanah. Manusia ni dijadikan daripada tanah. Cuba tuan-tuan tengok tanah. Tak apalah, cerita lain lah antara tanah dengan badan manusia. Itu tak ada kena mengenal dengan tajuk ni. Baik, yang tu kena panggil lain. Saya cerita bab lain. Bagaimana hebatnya badan kita ni tuan-tuan. Untuk merawat penyakit, melawan penyakit. Pasal kita ni unsur kepada tanah. Tanah ni tuan-tuan kena dengan baja dia, kena dengan ayak dia, kena dengan cuaca dia, kena dengan betul dia, sihat badan kita. Baik, yang tu kita cerita bab lain. Ni cerita bekalan untuk akhirat. Allah Ta'ala bagi kepada kita perumpamaan tanah. Berapa banyak perumpamaan tanah di dalam Quran. Perumpamaan bersedekah macam orang yang bercucuk tanam di atas tanah yang tinggi. Berapa banyak orang yang mendengar ayat Al-Quran bila sebut bahawa masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Orang yang bercucuk tanam dapat 700 biji dengan sekali bercucuk tanam. Tapi sayang tuan-tuan, dia tak perasan itulah bekalan untuk akhirat dia. Nama dia apa? Sedekah. Apa dalilnya? Surah Al-Munafiqun. Surah Al-Munafiqun bila orang nak mati, dia kata apa? Fayaqula Rabb laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhan, tangguhkan kematian saya wahai Tuhan. Fa asaddaqa, aku nak sedekah, wa akum minas salihin. Terang-terang Allah Ta'ala sebut orang yang nak mati, dua benda dia nak buat. Dia tak minat nak makan tom yam, dia tak minat nak tengok bola EPL, dia tak minat lagi tuan-tuan main lato-lato, dia tak minat. Ni hak kita duk dengar ceramah ni pukul 9 tak berhenti lagi. Tuan-tuan duk tengok jam. Tuan-tuan nak pergi mana? Tuan-tuan nak pergi mana tuan-tuan? Ada yang kata aku dah janji nak makan chicken chop. Allah, bila nak habis ni aku nak tengok bola malam ni. Allah, malam bila nak habis ni? Aduh, bila nak habis ni? Banyak keinginan tuan-tuan ni. Nak balik rumah, ya makcik-makcik nak balik rumah, nak lipat kain. Ya abang bidik nak balik cepat ni pasal apa? Dah janji nak jumpa dengan kawan kedai mamak. Ya adik-adik ni nak balik cepat pasal apa? Besok sekolah. Kerja sekolah tak buat lagi. Yang tok siap pula nak habis cepat pasal apa? Nak tutup masjid. Saya terkenal lah tuan. Saya sampai sembahyang isyak, depa dah habis lah saya sembahyang. Tumpang sembahyang. Allah. Tok siap tu sambil duk tutup pintu tu, dia boleh sound. Nak tutup dah, cepat sikit. Saya duk sembahyang tau. Cepat-cepat sikit nak tutup ni. Nak tengok aku sembahyang rasa nak tengok je tuan. Astagfirullahalazim. Dia sound tu sambil dia tutup pintu. Cepat-cepat sikit nak tutup masjid, nak tutup, nak balik. Astagfirullahalazim. Tak harap tok siap sedia dah.
Semua masing-masing ada urusan. Saya pun nak cepat habis. Sebab apa? Saya nak pergi Kuala Lumpur. Besok saya dah langsung pukul 9 pagi dekat Go Shop Astro. Malam ni saya kena pergi di Astro ni. Saya pun nak cepat. Banyaknya niat kita. Tapi orang yang nak mati, dia pun nak. Tapi dua dia nak. Dia bukan nak pergi Astro. Dia bukan nak pergi makan tom yum. Dia bukan nak pergi makan chicken chop. Dia bukan nak pergi makan tu dekat Queens Bay tu. Bukan. Dia nak buat satu, dia nak sedekah. Tuhan, boleh tak tangguhkan kematian saya? Saya nak buat sedekah. Rupanya sedekah adalah bekalan kita untuk akhirat. Masjid kita ni berapa juta? 6 juta. Siapa hak sedekah buat masjid ni besarlah pahala dia. Ada yang sedekah kapet, ada yang sedekah bil air, ada yang sedekah bil api, ada yang buat kenduri, ada yang bayar gaji tok imam, tok bilal, tok siak dia bayar. Ada yang bagi kipas atas kepala 35,000 dia sedekah. Ada yang sedekah aircon. Ada yang wakaf tanah buat masjid. Tuan-tuan nak kata apa kat orang ni? Tak kesenang dalam kubur, tuan-tuan. Takkah mudah di akhirat besok? Ni upa ratih orang yang mai malam ni duk ambil wuduk, upa ratih yang mai datang ni semua letakkan dahi dia di tempat sujud, masjid yang dia wakaf, kapet yang dia wakaf, aircon yang dia wakaf, kipas yang dia wakaf, dan dia dah mati dah. Berapa banyak saham dia dapat sekarang dalam kubur. Allah dah bagi tahu orang yang nak mati minta panjang umur sebab dia nak sedekah. Kenapa kita yang masih hidup tak nak sedekah? Nombor 2, apa yang orang mati nak sebelum dia mati? Minta panjang. Aku nak buat amal ibadat, wa akum minas salihin. Dia nak buat amal soleh. Allah kata wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Sama sekali takkan diberi tempoh untuk kamu bila dah sampai ajal. Sedekah tak sempat nak buat, amalan pun tak sempat nak buat. Jadi tuan-tuan, saya mengajak pada diri saya, pada diri tuan-tuan, jom bekalan dia ialah kita sedekah. Kita sedekah dekat masjid kita. Saya tengok masjid ni, saya sampai tadi Allah bersih. Saya seronok tengok tuan-tuan lah, ramainya orang, imarahnya masjid. Kalau sedekah pada masjid ni aku tak rugi ya. Mudah-mudahan sedekah kita ni berpanjangan sampai hari kiamat. Dan kita harap pada jawatan kuasa masjid, duit wakaf kita, duit sedekah kita tolong guna. Jangan duk simpan bagi banyak dalam bank, supaya pahala kita berpanjangan. Jadi saya lancarkan kutipan dana untuk masjid kita, diminta kepada petugas-petugas. Kutiplah, mudah-mudahan inilah bekalan kita untuk akhirat. Dan yang ketiga tuan-tuan, yang terakhir, jom kita sambung silaturahim. Kalau rasa nak selamat di hari kiamat, jom kita sambung silaturahim. Jangan putus silaturahim. Saya baca khutbah Jumaat, saya turun semayang sunat, habis semayang sunat saya nak balik, ada satu budak muda dia tahan saya. Ustaz, saya banyak mengata kat ustaz, saya banyak mengutuk ustaz. Saya datang pada Kuala Lumpur, saya nak minta maaf pada ustaz. Saya kata kalau abang tak datang pun saya maafkan. Dia peluk saya, menangis. Saya kata baliklah. Baru ni lagi sekali budak lain pula dengan spek mata tebal dia, habis-habis semayang Jumaat, saya semayang sunat, dia duduk tunggu sebelah saya. Habis-habis semayang sunat, dia ambil tangan saya, dia cium. Kenapa ni? Saya banyak fitnah ustaz, saya banyak ngumpat ustaz. Saya datang ni nak minta maaf. Saya maafkan dunia akhirat. Pergi balik. Tak tahu tuan-tuan, saya tak kenal pun 2-3 orang ni, saya tak kenal.
Dan saya tak tahu pun apa fitnah yang mereka buat. Saya tak tahu. Saya tak tahu pun apa yang mereka kata kat saya. Dan saya tak mau ambil tahu pun tuan-tuan. Saya tak mau ambil tahu. Pasal saya tak tahu. Dia kata apa, dia tuduh apa, dia fitnah apa, saya tak tahu. Dah orang datang minta maaf, saya maafkan. Tapi ada tak benda yang saya tahu apa yang mereka buat pada saya? Apa yang mereka buat dan saya tahu apa yang mereka buat. Dan mereka main minta maaf. Ada. Mereka buat apa Ustaz? Oh, macam-macam. Macam-macam. Tuan-tuan tahu ke yang saya sakit hari tu? Yang saya sakit kulit lah. Satu Malaysia kecoh. Ustaz Kazim sakit kulit. Orang kata kena puru. Katak puru. Sakit tuan-tuan. Saya tengah ceramah ni, darah dia meleleh. Duk ceramah ni, darah meleleh. Saya jumpa doktor, meleleh darah. Doktor kata, awak gatal ke, awak garu ke apa? Masa bila saya garu, saya duduk diam-diam. Tiba-tiba keluar darah. Bukan saya garu depan doktor. 15 pakar ambil kes saya. 15 pakar. Daging saya dia ambil mentah-mentah. Kulit saya dia ambil, kuku saya dia ambil, rambut saya dia ambil, dikikis kulit saya ni. Darah dia ambil sebab nak tahu penyakit apa. Bila keluar result, negatif. Tak ada penyakit. Setahun genap tuan-tuan sakit. Ambil semayang pedih, tidur pedih, ceramah pedih, lalah pakai bedak sejuk. Tampal muka ni supaya tak keluar darah. Masa itulah berlakon filem pula. Masa itulah tuan-tuan sakit. Habis-habis datang satu hamba Allah, Ustaz, saya nak minta maaf. Tak apa, saya maafkan. Itu yang terbaru. Tu yang saya tak boleh buang air kecil sebulan. Melompat-lompat sakit tuan-tuan. Sampai doktor masukkan tiub kabel dalam saluran kencing saya, tarik buat keluar. Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan, kabel masuk melalui saluran kencing. Siap dengan kamera berapa lama saya sakit tak boleh kencing. Waktu saya X-ray MRI tu, nampak benda putih di atas perut saya ni. Doktor kata ini yang menghalang kencing awak. So kita mau keluar. Bila nak operate? Bukan operate, kita akan masukkan dalam saluran kencing, kita tarik keluar. Wow. Kenapa tak operate? Saya tanya doktor. Sebab awak ada diabetik, awak ada kencing manis. Kita nak ambil yang paling rendah sekali risiko. So kita tak payah operate, kita masukkan kabel. 2 hari saya tunggu doktor tu. Mana dia ni tak datang-datang buat report. Lepas 2 hari baru dia datang. Dia kata kita sudah masuk, kita sudah mau tarik, itu benda putih lari atas. Macam mana? Kita sudah masuk, kita sudah mau ambil, itu benda putih, makin kita mau tarik, dia lari. So kita pun tarik keluar. Maknanya masih ada dalam. Itu macam mana nak buat? Kita sudah meeting, kita mau buat lagi sekali. Tak payah tuan-tuan. Tuan-tuan fikir kabel tu agak-agak besar mana? Menderita tuan-tuan. Duk bawa air kencing ke hulu ke hilir ni. Ceramah jalan tuan. Habis-habis ceramah lari balik. Orang kata apa Ustaz Kazim ni tak sembahyang nak sembahyang apa air kencing ni. Pakai jubah masa itu. Orang bukan nampak jubah besar. Sebab tu tuan-tuan berhati-hati dengan orang pakai jubah. Kita tak tahu apa dalam dia. Tak pernah faham. Tak faham sudah tuan-tuan. Ustaz minta maaf.
Saya yang sihirkan ustaz. Tak apa, saya maafkan. Yang mula-mula saya muntah darah. Muntah darah tuan-tuan. Masa tu anak saya ni tak beranak. Tak lahir lagi pun. Dia tak nak tengok pak dia muntah darah. Dia tak nak tengok pak dia tak boleh pakai baju, hilang ingatan, tak boleh kuruh kerin. Mai laki bini mai minta maaf. Saya tanya dekat dia, akak upah orang mana? Pi sihirkan saya. Dia pun bagi tahu orang belah sini, upah dia berapa? RM30,000. Tahun 97. Saya tanya kat dia, kak, berapa ribu upah? RM30,000. Jadi kami datang ni nak minta maaf dunia akhirat. Saya maafkan. Bila saya maafkan, suami dia mai mengaji duduk sebelah saya. Saya mengaji atas ni, meja ni, suami dia duduk mengaji sebelah. Saya tak dendam kat dia, dia tak benci saya tak benci dia. Sebab saya didik diri saya, aku nampak akhirat. Kalau aku bergaduh dengan dia, aku takut aku tak masuk syurga. Satu hari tuan-tuan, driver saya tak sihat, cuti. Saya tanya dia, bang, besok free tak? Free, bawa saya ceramah, tak ada driver. Boleh? Bawa Mercedes. Bawa saya pergi naik kereta Mercedes dia. Dia sihir dia driver saya bawa. Tak ada dendam tuan. Sampai dia mati, saya mandikan mayat dia. Yang ni yang saya buat dalam filem saya. Dalam filem saya tu, itu yang saya buat. Nanti keluar nanti tuan tengok. Yang hak jadi itu Mawi. Mawi jadi jahat dalam filem tu. Dan dia mati dalam filem tu, saya mandikan mayat dia. Saya sembur tu betul masuk dalam hidung dia. Oh, lemah kata. Hai, mayat bercakap. Cerita tu ambil pada kisah benar. Macam mana berlaku pada saya. Bukan kata saya baik, bukan saya riak. Saya nak ajak pada tuan-tuan, sudahlah bergaduh. Sudahlah bermusuh. Jomlah kita sambung silaturahim kalau kita nak bahagia di akhirat. Kalau nak mati senang, kalau nak kubur lapang, kalau nak senang bicara di hari kiamat, jomlah kita saling meminta maaf, saling memberi maaf, jangan bergaduh dengan orang, jangan putus silaturahim. Ruginya balik pada kita. Benci membenci, kata mengata, umpat mengumpat, tak ada siapa untung tuan-tuan. Buangkan perasaan dendam, buangkan perasaan benci, sudah. Saya takut hari ni orang duk benci hentam dalam Facebook. Benci pada suami menikah lain, pam, tak ingat mati ke? Benci laki menikah lain, pergi hentam bini nombor 2 pula, pam. Tak ingat mati ke? Buka aib pasangan, buka aib isteri, buka aib suami, ni bukan ajaran Islam tuan. Nak bercerai sudah. Ya ajak orang lain hentam. Kita yang tak tahu apa pun masuk sekali. Oh, tibai penyondol, babi penyondol. Apa kejadah hang ni? Rumah tangga orang biar pergi kat dia. Rumah tangga hang selesaikan dulu. Jangan kita di hari kiamat besok jadi susah. Pasal duk kata orang tu, kata orang ni, kata orang tu. Sampai nak dengar ceramah pun kata. Siapa ceramah malam ni? Ustaz Kazim. Dia ni betul-betul belah mana? Aku tengok songkok dia hitam, aku tahu dah belah mana. Tengok-tengok orang ni sebagai kepiah putih. Alah, kepiah putih pula belah mana? Nak kira ceramah pun kira belah tuan. Besok saya ceramah tak mau pakai kepiah. Susahnya hari ni mulut tu menjadikan kita jauh daripada syurga. Sebab tu tuan-tuan, dua benda ni yang menjauhkan kita daripada syurga. Pertama mulut, kedua kemaluan. Jom kita jaga dua benda ni sebagai bekal kita untuk selamat di akhirat. Jaga mulut, jangan fitnah, jangan ngumpat, jangan. Jaga kemaluan. Jangan berzina, jangan kencing tak basuh, jangan basuh tak betul. Ini memang belas lah, naik motor nak terkencing berhenti tepi jalan. Lari dalam kebun pisang, kencing. Bergegar buka pisang.
Tak basuh, naik balik, bung jalan. La ilaha illallah. Bekalan apa tu? Pakai kepiah. Masuk R&R Lebuh Raya. Duk kencing berdiri. Dekat dinding tandas. Saya masuk-masuk duduk tengok, Allah pok-pok ni. Boleh nyimbang pula. Mana tadi? Mana engkau? Macam mana nak basuh tu tuan-tuan, api kencing kat dinding tu? Allah. Tuan-tuan yang saya hormati, saya tutup ceramah malam ni dengan satu petua. Saya nak ajar pada tuan-tuan. Mereka duk kata sekarang musim panas, teruk haba lah, haba panas lah, tapi hujan tiap-tiap hari. Ipoh semalam hujan, All-Star tadi pun hujan. Ribut rumah dinding cabut. Tang mana panasnya? Panas juga. Hujan mari, angin kuat juga. Baik, sekarang kalau kita tengok hujan tu lebat sangat, nampak macam Allahu Akbar. Kita ni nak buat program ceramah ke apa ke, kenuri ke, tengok ribut duk pusing, hujan gelap nampak. Tuan-tuan tolong amalkan doa ni. Mudah-mudahan hujan tu pergi tempat lain. Bukan kita benci ke dia, kita pergi tempat lain. Baik, ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Baik, sekarang tuan-tuan baca, saya dengar. Lagi sekali saya ulang sama-sama. Allahumma hawalaina wala alaina. Baik, tolong ulang. Aiwa, lagi sekali. Saya dengar Allahumma je kuat. Hak lain tu nak yang bunyi tuan. Lagi sekali. Allahumma hawalaina wala alaina. Okey, tolong ulang. Aiwa. Mudah-mudahan tuan-tuan mendapat amalkan. Saya nak keluar daripada rumah ke, daripada mana-mana hujan, kereta duduk parking jauh, saya baca doa ni tuan. Allahumma hawalaina wala alaina. InsyaAllah mudah-mudahan tak basah pun. Saya kata wali pula. Bukan, ni doa tuan. Yakin pada Allah, Allah Ta'ala tolong kita. Apa maksud dia? Allahumma hawalaina, ya Allah, hujan ni biarlah pergi duduk di tepi aku. Wala alaina, bukan diturunkan di atas kami. Biarlah hujan ni pergi belah sana, ya Allah, dia tak duduk atas kami. Itu maksud dia, doa daripada Nabi SAW. Terima kasih kepada Jabatan Kuasa Masjid. Terima kasih pada semua yang hadir. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.